punya presentasi saya akan sebut nama Tuan Haji. Saya akan bercerita sedikit yang saya tahulah tentang Tuan Haji. Tapi hari ini semua kita ada lebih kurang hampir 1,000 dalam Zoom pada malam ini Tuan Haji, dan juga daripada live kita masing-masing ingin berkenalan juga dengan Tuan Haji dulu. Sebelum saya nak tanya soalan dengan Tuan Haji, ingin berkenalan dengan Tuan Haji ini. So sedikit latar belakang Tuan Haji kalau tak keberatan daripada Tuan Haji. Silakan Tuan Haji, iaitu kita punya board director dalam Quantometer. Saya mempersilakan iaitu Tuan Haji Kamhari Salam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih juga kepada Puan Aida kerana menjemput saya dalam sesi hari inilah. Latar belakang saya ni I'm a typical banker lah. Berbeza sikit dengan Datuk Dr. Lim. Tapi dari segi akademik saya mempunyai ada 4. I'm a qualified forester, I'm a qualified IT, I'm a qualified economist, dan juga mempunyai ijazah sarjana daripada Universiti Harvard dalam public policy. Itu dari segi akademik lah. Dari segi bidang kerja, saya pernah bekerja dengan forestry dan yang lamanya dengan sebuah bank pusat lah, Bank Negara Malaysia, selama 33 ke 34 tahun macam tu. So di bank pusat tu pelbagai tanggungjawab telah diberikan. Saya daripada junior officer sampailah director. Saya pernah menjadi chief forex dealer. Saya juga pernah antara kerja saya menggubal dasar-dasar keuangan, dan juga pernah juga menjadi bekerja di luar pesisir Labuan, bank lah ya, bukannya oil lah. Dan juga saya pernah juga menjadi pengarah penyiasatan di Bank Negara Malaysia sebelum ini. So dari segi background tu itulah dia. Hari ini saya sit dalam beberapa lembaga pengarah di pelbagai, kebanyakannya terlibat dengan keuangan, dan di Quantometer Malaysia ni saya telah diminta oleh Dr. Lim sebagai pengerusi Quantometer Malaysia. Itulah sedikit sebanyak tentang latar belakang saya. Di Bank Negara itu antara benda yang mungkin menarik ialah semasa menjadi pengarah penyiasatan, cuba membendung skim cepat kaya. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama-nama, ada nama yang Dr. Lim sebut tadi itu, dan ada pelbagai-bagai nama lah. Kami terlibatlah di dalam memastikan pelanggan ataupun orang ramai dilindungi dari segi perundangan dan tidak terjebak oleh mana-mana pihak yang cuba membuat aktiviti penipuan. Itulah antara aktiviti yang saya anggap bukan aktiviti lah, tanggungjawab yang agak berat. Dan antara benda yang diberi penekanan di Quantometer tu samalah juga memastikan pelanggan-pelanggan terpelihara, tidak terjebak dalam apa-apa aktiviti penipuan. Jadi itu adalah filosofi Quantometer, mematuhi segala perundangan, mematuhi segala peraturan, mematuhi segala garis panduan yang ditetapkan oleh mana-mana pengawal selia. Itulah ya. Terima kasih Tuan Haji. Okey. So itu bila kita lihat latar belakang yang diceritakan oleh Tuan Haji tadi, saya kira sebenarnya telah memberikan jawapan kepada keseluruhan kita punya hampir 1,000 orang pada malam ini Tuan Haji. So maknanya Quantometer walaupun Tuan Haji dalam bidang keuangan, bidang financial, tapi bergabung dengan Datuk Lee Kong Soong dalam bidang emas. So saya kira itu satu gabungan yang sangat mantap. Sampai dari perundangan itu yang penting Tuan Haji.
Perundangan yang kita penting, dan kita bila jelas apa yang Tuan Haji Kamari bercerita pada kita tadi, tuan-tuan, tuan-tuan dan puan. So maknanya kita Tuan Haji kita anggap maknanya soal ini sebagai backup dari segi perundangan di dalam quantum matter ini. Sebab dari segi pengalaman, dari segi expertise yang ada daripada Tuan Haji, insya-Allah kita rasa aman dan selamat kita dapat berbisnes dengan cara yang betul dan mengikut undang-undang yang ada pada ketika ini. Baik Tuan Haji, sedikit soalan ni, tapi yang paling penting ni pada Tuan Haji, tapi satu soalan je untuk Tuan Haji ni. Satu soalan ni, tapi saya rasa satu soalan ini akan merungkai kepada semua soalan. Saya rasa akan merungkai. Jadi soalan dia Tuan Haji ialah daripada business model. Okay? Business model dan juga natural business quantum matter, so dari segi perundangan, apakah pandangan ataupun pendapat ataupun Tuan Haji punya nasihat kepada kami semua sekali untuk sedikit info daripada Tuan Haji. Silakan. Ya, terima kasih. I think kalau ditanya soalan ni bermakna memang terbuka lah semua discussion hari ini. Jadi saya cuba memberi satu soalan je Tuan Haji. Tuan Haji satu soalan tu dia menyeluruh. Dia menyeluruh, insya-Allah. Dia menyeluruh kan, dia membuka kepada semua bidang lah, sebab dia bukannya boleh narrow kepada satu skop. Pertama sekali saya akan menggunakan dua bahasa lah ya. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, yang mana saya boleh guna bahasa Melayu, saya guna bahasa Melayu. Boleh Tuan Haji. Perdagangan emas ni pada hari ini tidak diregulated lah ya. Tidak diregulated, yang di mana ia tidak diperlukan ada special license ataupun approval dari mana-mana pihak berkuasa. Special license itulah ya. Walau bagaimanapun menurut Exchange Control Gold Exemption Order 1986, tiap-tiap person adalah bebas untuk membeli, memberi pinjaman, menjual, meminjam atau mengekspor emas. Itu ada exemption order, Gold Exemption Order 1986. Namun demikian, walaupun ada peruntukan tersebut, Bank Negara akan terus memantau. Bank Negara akan terus memantau mana-mana entiti supaya untuk memastikan ia tidak menjalani aktiviti illegal ataupun aktiviti haram yang boleh memberi kesan negatif kepada orang ramai. Ya. Jadi Bank Negara dia pantau, dia sentiasa pantau. Dia tak ganggu, tetapi kalau kita buat salah dia datang. Ya, dia datang. Ya. Jadi saya mengikut bacaan saya tu, Bank Negara ada dipanggil Financial Consumer Alert List. Dia ada dipanggil FCA list. Ya, ini ialah untuk memberi panduan as a guide untuk enhance kesedaran, untuk meningkatkan kesedaran terhadap entiti atau skim yang memberi persepsi salah seolah-olah ia diluluskan oleh Bank Negara. Jadi kalau kita memberi persepsi yang kita kata dapat lesen daripada Bank Negara ke gitu gini, itu salah tu. Jadi kita boleh masuk dalam FCA tu. Ya. Jadi itu dari segi peraturan lah. Saya ni lebih kepada peraturan. Ya. Kalau perniagaan emas tu kena tanya Datuk Dr. Lim. Ya. Jadi kenapa orang berminat untuk melabur dalam emas? Ya. Nombor satu, ia selamat. Ya. Benda ni fizikal, you boleh request for physical gold. Dan apabila berlaku economic crisis, pada umumnya harga emas trend dia akan naik. Dia dalam orang trading, saya pernah jadi chief forex dealer. Kita panggil emas ni macam safe haven currency ataupun safe haven instrument. Bila dia berlaku pergolakan ekonomi, semua, bukan saja individu, fund manager, bank pusat, semua berpusu membeli emas. Itu you tengok harga emas dia naik.
siapa lagi yang membeli emas? Ini agak penting ya, sebab kebanyakan orang dia tengok harga je, tapi dia tak tahu siapa sebenarnya yang menggunakan emas paling banyak. Sebenarnya yang paling banyak emas ialah ini jewelry ya. 50% ya. Jewelry industri. Dan 40% lagi yang membuat fizikal ni lah, yang buat coin, medal dan sebagainya. Dan 10% lagi yang dalam industri tu, yang Datuk Dr. Lim cakap tu, untuk because they're good semiconductor. Very good semiconductor dalam dentistry, perubatan dan sebagainya, dia menggunakan emas. So permintaan itu sentiasa ada lah, sentiasa ada. Jadi siapa lagi yang menjual emas selain daripada quantum metal? Sebenarnya banyak, bukan kita saja ya. Saya tak nak sebut nama lah, tetapi ada beberapa buah bank juga terlibat dalam penjualan emas di Malaysia. Ya. Tuan-tuan boleh ceklah sendiri, sebab kalau saya sebut sekarang tak betul lah. Saya tak nak promote, saya nak promote quantum metal je. Betul Tuan Haji, setuju tu. Ya, ya. Jadi sebagaimana yang saya sebut tadi, quantum metal ni sentiasa patuh, cuba patuh, dan saya selalu tekankan patuh kepada peraturan dan perundangan. Dan apabila kita membuat apa benda, apa-apa advertisement ataupun melalui apa-apa media, sama ada akhbar, elektronik dan sebagainya, pastikan advertisement itu tepat. Jangan ada unsur-unsur yang cuba memberi orang kata unsur penipuan, yang mana boleh manusia ni kita ada kelemahan, kita panggil greed. Greed ni ya, bila orang janji sesuatu keuntungan, semua tertarik kepada janji tu. Kita nak para pelabur, untuk bila dia nak melabur, make sure dia equip with knowledge. Dia equip dengan knowledge dia, equip dengan pengetahuan dia. Jadi dia tahu apa dia buat, dan apa benda pelaburannya dia buat tu adalah baik untuk dia. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan mudah terpedaya, kena rajin buat checking. Maklumat yang kita terima ni kata, oh, bank pusat di London beli emas ke, baca Google, check, tengok. Sebab ini semua mempengaruhi pasaran emas. Ya, jadi apabila ada maklumat tentu, saya bukan cerita pasal quantum metal, pasaran ya. Pasaran tu kita kena, itu kata-kata kita kena equip dengan knowledge. Bila kita ada knowledge, kita ada technical knowledge lagi, boleh menggunakan carta-carta, jadi kita boleh menggunakan statistical tool, lagilah baik. Itu kebanyakannya trader lah tahu, kalau orang umum dia tak ada statistical tool. Jadi dia lebih, orang kata, dapat menangani risiko, sebab tiap-tiap untung tu belakang dia ada rugi. Jadi kita tak naklah yang rugi kan. Jadi untuk kita mengurangkan kerugian tu, kita kena rajin membaca, rajin bertanya, rajin berbincang, dapatkan maklumat-maklumat yang perlu, yang sesuai untuk kita terlibat dalam perdagangan emas ni ataupun investment. Sebagaimana saya sebut tadi, advertisement tu, Section 4A ini di bawah Exchange Control Act 1953. Bank negara ada kuasa, dia boleh memantau semua advertisement. Apabila mana-mana syarikat, termasuklah quantum metal, membuat apa-apa advertisement yang tidak tepat, kita boleh disiasat. Jadi tiap-tiap perkataan, tiap-tiap fakta tu mestilah tepat, ya, supaya kita mempromot secara healthy, supaya pelanggan-pelanggan kita pun dia berani mengambil risiko. Kalau dia rugi pun dia tahu itu risiko memang ada, ya. Jadi dia tak boleh salahkan sesiapa. Jadi
Tapi yang pentingnya advertisement kita kena betul. Itu betul. Tak ada apa-apa unsur. Jadi ada satu lagi area yang saya selalu stres di sini ialah payment system. Apabila kita menggunakan satu-satu payment system tu. Jadi payment system tu memang bank negara akan teliti terlebih dahulu sebelum. Jadi kalau Quantum Metal nak membuat sesuatu benda produk, kita pun akur kepada keperluan tu. Jadi Quantum Metal, sebagaimana saya dah berbincang dengan Datuk Dr. Lim, kita sentiasa akur kepada all these peraturan. Sebab kita tahu ada regulator duk memantau secara keseluruhan. Jadi apabila kita menggunakan benda yang betul, jadi di sinilah orang datang confident, because kalau mana-mana institusi yang tidak diregulate, orang tak ada confident. Apabila ia diregulate, payment system kita guna yang regulate, orang akan very confident menggunakan apa-apa produk dan jenama yang digunakan dengan Quantum Metal. Itu adalah penting. Sebab kalau sistem payment ni tidak menggunakan yang sah lah ya, ia boleh berlaku systemic risk. Apabila berlaku systemic risk, orang hilang kepercayaan terhadap katakan e-wallet. Jadi lagi masalah besar. Macam kata orang tak nak percaya cek dah. Orang nak pakai cash je. Pakai cash ni lagi banyak masalah. Nak bawa hulu kilir duit banyak kan. Jadi itu satu area. Bila saya sebutkan ni, saya masuk lagi satu area. Dia panggil Anti-Money Laundering dan Anti-Terrorism Act 2001. Di sini very clearly state, kalau tuan-tuan Google, itu saya kata kena rajin membaca ya. Dia menyatakan, saya baca dalam bahasa Inggeris, states that for dealers in precious metal, termasuklah quantum metal, and precious stone, yang membeli belian batu-batu mahalnya of the Act, as of 1 Julai 2008, requires all dealers of precious metal to report transaction that exceed certain specific threshold. Saya nak maklumkan di sini, saya nak mengesahkan di sini, Quantum Metal is a reporting institution. Kita patuh kepada peraturan. Jadi threshold yang dimaksudkan tu, kalau kita beli dalam tunai, saya tak galakkan sangat orang beli dengan tunai ni. Nombor satu, bayar, bawa duit hulu kilir. Nombor dua, orang suspicious. Jadi kalau you beli, elok melalui transfer. Transfer ataupun daripada bank account, itu bagus. Sebab apa? Semua bank dia patuh pada amla. Kalau kita bawa cash, orang persoalkan. Jadi apa benda, apabila individu, dia punya had dia ialah 50,000. Apabila dia membeli lebih kepada 50,000 tunai, cash ya, dia akan dilaporkan kepada bank negara. Ya. Tapi kalau dia beli melalui elektronik, tak apa. Tunai, tunai. Jangan bawa 5 ketul duit. Berbandel. Satu ilmu baru tu. Ilmu yang baru tu. Sama juga dengan itu individu. Kalau entiti 300,000. Syarikat lah. Sebab syarikat orang tak pernah beli pakai cash ni. Semua transfer. So itulah sedikit sebanyak tentang bagaimana Quantum Metal menaikkan kepercayaan, memberi kepercayaan. Di samping itu, produk kita adalah disertified oleh ISRA. So ini syariah compliant. Kebanyakan pembeli adalah daripada golongan Islam. Memang dia orang ni hendakkan, kalau tak ada ISRA, jadi orang boleh persoalkan. Jadi apa ni, certification satu, audit satu, ya. Syariah audit pun akan dilakukan juga untuk memastikan apa tu, dia certification tu ada tahun-tahun dia. Sampai certain period dia akan audit balik, dia akan reissue balik ya. Dan untuk memberi keselesaan dan confident kepada pelanggan Quantum Metal, Quantum Metal bukan sahaja menggunakan ISRA, malah kita dah employ a very competent
person untuk memainkan peranan as compliance syariah officer. So sekarang di Quantum Metal dah ada competent person yang mempunyai akademik yang mencukupi untuk membuat kerja-kerja compliance untuk pematuhan syariah, dan beliau juga akan diminta untuk melakukan audit syariah terhadap produk-produk. So dengan semua ni, saya yakin pelanggan-pelanggan Quantum Metal lebih selesa dengan apa yang saya kongsikan ni, sebab selalu saya bila berjumpa orang tanya betul ke syariah, how do you monitor? Jadi this is how we do. We don't only get it certified, we also have people who make sure that it comply all the time. Bila dia tak comply, dia kena bentangkanlah kepada lembaga pengarah. Jadi kenapa dia boleh berlaku, bagaimana kita nak mengatasinya. Kita tak nak ia terus berlaku sekiranya dia tak comply dengan syariah. Jadi kadang-kadang boleh tersilap, boleh berlaku. Even dalam bank pun, saya pengurusi sebuah bank pun boleh berlaku ya. Jadi bagaimana kita nak mengatasinya, adalah kaedah-kaedah dia sebagaimana yang dinasihatkan oleh Majlis Syariah. Itulah sedikit sebanyak saya buka semua topik tu. So saya pulang baliklah kepada MC. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji. Tuan Haji punya pencerahan pada malam ini dan juga sedikit nasihat. Dalam pencerahan itu ada nasihat telah membuatkan lebih ramai orang jatuh cinta dengan Quantum Metal pada malam ini, saya yakin Tuan Haji. Sebab pencerahan itu dia merangkumi semua Tuan Haji. Jadi kita dah nampak dah gabungan antara Datuk Nikon dengan Tuan Haji ini, yang mana orang yang berpengalaman dalam bidang undang-undang, kewangan, Datuk Nikon dalam bidang ini. Jadi kami nampak, kami semua all the members nampak satu gabungan yang sangat mantap. Inilah sebenarnya yang kita perlu. Kerana macam Tuan Haji cakap tadi ya, pada 4-5 tahun lepas penuh dengan skim cepat kaya dan banyak siasatan yang dilakukan. So kadang-kadang manusia ni bukan nak kesempatan itu, tapi kalau ada peluang mereka cari juga. Ada peluang mereka cari juga. Jadi itu yang berlaku dalam tadi. Tapi bila adanya satu syarikat yang seperti ini, yang mengikut undang-undang, yang report kepada AMLA, yang seperti yang Tuan Haji cerita tadi, saya rasa selepas ini insya-Allah semakin ramai yang akan jatuh cinta kepada Quantum Metal. Jadi saya kira kepada anda semua sekali tuan-tuan, saya kira anda semua telah mendapat satu penjelasan daripada Tuan Haji sendiri tentang perundangan, tentang keuangan financial, tentang nasihat, tentang periklanan kita. So kita harus berhati-hati jugalah dalam perjalanan. Dan